ini daripada Kak Juriah berkongsi. Kata Kak Ju, apa khabar Casey? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan satu pengalaman dan ini adalah satu peristiwa yang menakutkan. Arwah bapa kakak ada memelihara saka, dan saka ini nak diturunkan kepada salah seorang dari kami, anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang ada. Tapi nasib baiklah dengan bantuan seorang pakar namanya Haji Ismail yang telah pun membantu kakak dan juga suami menghentikan saka ini supaya tidak diturunkan kepada anak-anak. Tetapi Kisi, setelah arwah ayah meninggal dikebumikan, fikirkan orang yang dah pergi tak akan ganggu kita, tetapi mungkin agaknya yang mengganggu kakak sekeluarga, kata Kak Juriah, adalah mungkin saka peninggalan dalam rumah. Sebab setahu kakak, ayah kakak ni bukan calang-calang orang. Dia mengamalkan pelbagai ilmu termasuk menggunakan susuk. Susuk yang dia gunakan adalah untuk kekuatan. Pada usia 83 tahun, dia mampu kayu basikal sini sana Kisi. Pergi jauh-jauh pun kayu basikal. Pergi rumah anaknya lagi satu pun. Kakak tinggal di Tampines, anaknya tinggal di kawasan Pasir Ris. Agak jauh untuk orang usia 82 tahun untuk mengayuh basikal. Dia mampu mengayuh basikal pergi balik tanpa rasa penat. Dan itulah susuk yang telah pun membantu memberikan kekuatan kepada arwah bapa kakak. Tapi Kisi, pengalaman yang kakak alami setelah bapa meninggal dunia adalah pada hari yang keempat setelah jasad dikebumikan. Cucu kepada bapa kakak, iaitu anak kakak lah, yang berusia 5 tahun. Bila kakak bangun malam, kakak terkejut apabila anak kakak 5 tahun ni tak ada di katil baring bersama kakak dengan abahnya. Kakak kejutkan suami. Tanya suami, mana Irfan? Suami kata, mana tahu. Kami berdua keluar dari bilik. Casey nak tahu apa berlaku. Anak kakak berada dalam bilik arwah datuknya sedang duduk di atas katil bersila. Kakak buka lampu. Kakak tanya, Irfan apa buat sini? Dia kata dia sedang bercakap dengan datuknya. Bila kakak dengar meremang mula rumah, suami terus masuk dokong Irfan keluar dari bilik. Bila suami nak keluar Casey, kakak dapat lihat seolah-olah ada benda tahan suami. Tak boleh bergerak suami kakak mendukung anak. Anak kakak tiba-tiba menangis ketakutan. Kakak dah tak tahu nak buat apa. Suami tak boleh bergerak langsung, seolah-olah ada benda tahan. Akhirnya suami pejamkan mata untuk seketika. Bila dia buka mata, dia azan sekuat-kuatnya. Setelah azan lah, barulah suami bergerak, boleh keluar dari bilik. Bilik tu ditutup, dikunci. Malam hari kakak dengan suami dengan anak tak boleh tidur. Bilik sebelah orang cakar-cakar, hempas barang, hentak barang, sampaikan mengganggu kami tak boleh tidur. Suami terpaksa ambil cuti sakit, kata Kak Juriah, kerana semalaman tak nyenyak tidur. Keesokan harinya, kakak dengan suami terus buang barang-barang arwah bapa yang ada dalam bilik, termasuklah barang-barang pusaka yang dia simpan bertahun-tahun Kisi. Kakak buang dan panggil seorang pakar, iaitu Haji Ismail, yang datang untuk baca, sema rumah dan sebagainya. Setelah itu gangguan tidak ada lagi. Dan kakak bersyukurlah kerana Haji Ismail membantu daripada saka diturunkan kepada anak kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Kisah yang saya rasa pun seram, yang menyeramkan, yang menakutkan. Dan sekali lagi ini kisah pengalaman tentang keluarga di Singapura. Saudara, teman-teman misteri jam 12. Seorang nenek yang bersama dengan keluarga ini dikatakan ada saka. Dan seorang pakar telah pun diundang untuk datang ke rumah si Polan dan mengeluarkan saka. Antara cara-cara yang dikeluarkan, ini bukan saya kata, dalam email ini menceritakan, antara cara-cara yang digunakan dengan memandikan si nenek yang dah tua, yang dah uzur, dengan berpakaian semualah, pakaian, tapi dicurahkan air yang ada dalam gayung. Syaratnya air gayung mengikut kiriman email, dan ada bunga, 7 macam bunga yang digunakan. Dan hanya boleh mandi selepas 12:30 malam. Nenek itu akan duduk di dalam tandas, pakar bersama dengan tuan rumah, dan pencerita ini merupakan anak
kepada tuan rumah yang duduk sebumbung, menceritakan tentang sesi perubatan mengeluarkan saka yang dilakukan oleh seorang pakar. Jadi bayangkan, pada malam-malam tertentu, pakar akan datang lakukanlah beberapa perkara, antaranya memandikan nenek yang dah tak larat ini pada 12:30 malam. Air 7 macam bunga dicurah. Sambil dicurah, beliau ni, pencerita ini, khususnya anak kepada ataupun cucu kepada nenek ini, dengarlah pakar itu membaca sesuatu, tetapi bukan baca penuh, macam bunyi angin lah, macam saya rasa mungkin macam tu. Jadi kita teruskan kisah berikut ini dalam rancangan MG12, dan saudara ingat, setiap kisah hanya satu hiburan sahaja. Teman Ria 897, berikut ini saya nak bacakan kiriman yang tadi saya katakan tentang seorang nenek dalam keadaan uzur. Seorang nenek yang tidak berupaya ini dikatakan memang ada peliharaan saka dalam badannya. Sebelum nenek ini mungkin mengembuskan nafas yang terakhir, keluarga ini khawatir takut saka ini diturunkan kepada anggota keluarga, mungkin pada cucu, mungkin pada anak-anak. Jadi dipanggil seorang pakar untuk keluarkan saka dalam badan. Seperti saya katakan awal tadi, antaranya nenek ini akan diangkat pergi ke tandas, kemudian duduk bersila ke duduk menyangkung, saya tak pasti, tidak dijelaskan. Dan si pakar tu akan mengambil baldi diisi penuh dengan air 7 macam bunga, curah, mandikan dengan niat mengeluarkan saka. Dan benda ini berterusan untuk beberapa minggu, malah bulan mendatang. Dan bayangkan, kiriman yang saya terima datangnya daripada Anissa, cucu kepada nenek yang ada saka. Kisi, nenek saya meninggal dunia, dan mengikut pakar tersebut, sebulan lebih sebelum nenek mengembuskan nafas terakhir, pakar itu telah pun mengesahkan saka telah pun keluar bebas dari badan ini. Dan katanya pakar itu, saka ini tidak akan menghantui ahli keluarga yang lain. Jangan khawatir, saya dah keluarkan. Ingat, tapi jangan buat benda-benda yang berikut ini yang tak nak saya sebutkan, sebab mungkin takut nanti orang terikut-ikut dan sensitif di udara. Jadi akhirnya bila nenek, selepas sebulan disahkan nenek dah bebas dari saka, neneknya meninggal dunia. Dikebumikan macam biasalah. Malam yang pertama, Anissa sedang tidur dalam biliknya. Saya sedang tidur, Kisi. Tiba-tiba saya terdengar bunyi orang mandi dekat tandas. Saya pun bangun keluar dari bilik. Ruang tamu saya gelap, dapur saya gelap, tandas pun gelap. Saya keluar dari bilik dengan tidak buka lampu, terus menuju ke arah tandas di bahagian dapur. Bila saya sampai depan Kisi nak tahu tak? Dalam tandas nampak arwah nenek saya duduk, belakang membelakangi saya, tapi badannya menghadap tembok dalam tandas sedang ambil air curah. Macam tengah mandi, Kisi. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya pusing belakang, masuk balik dalam bilik, Kisi, tutup pintu, ketakutan. Saya tak tahu bagaimana nak beritahu ibu. Saya berdiam diri. Malam yang pertama kena ganggu, kedua tidak ada apa-apa, ketiga, keempat, kemudian senyap. Kemudian datang balik benda ini. Sama, Kisi, dengar orang curah air. Pergi dapur, kali ini dalam tandas tak ada orang, tapi dengar orang buka air. Air mengalir dengan begitu deras dari kepala paip. Saya ni buka lampu, masuk dalam, matikan paip. Keluar dari tandas, kata Anissa, masuk dalam bilik. Saya duduk termenung. Agak lama, Kisi, nak beritahu atau tidak. Akhirnya saya buat keputusan untuk beritahu ibu. Ibu saya mengambil masa yang agak lama untuk memahami apa yang saya alami. Akhirnya ibu telah pun memanggil pakar. Seorang lagi pakar yang lain, bukan pakar yang mengubati nenek. Pakar ini datang ke rumah. Datang saja dalam rumah, dia giling kepala. Saya rasa rumah awak ni panas. Ada benda yang tak kena, insya-Allah saya akan cuba bantu, ya. Dipendekkan cerita, kata Anissa, rupa-rupanya pakar yang pertama memang keluarkan saka dari badan nenek. Tapi saka tu tak dibuang, Kisi, masih dalam rumah, Kisi. Dan selepas kejadian yang ketahui, arwah seolah-olah saka arwah nenek masih dalam rumah. Saya tinggal bersama dengan makcik saya untuk 2 bulan, Kisi, sebelum saya pulang ke rumah.
Macam-macam gangguan saya dengar diceritakan oleh ibu. Tapi itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih Kisi. Juga selamat tengah malam. Tolonglah Kisi ketengahkan pengalaman saya kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah yang ingin saya bacakan pengalaman peristiwa seorang pelajar dari Malaysia yang bernama Ruby. Ruby berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Kata Ruby, beliau adalah seorang penuntut di salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Saya tak nak sebutkan tempatnya di mana, tetapi anda sendiri tahulah, salah seorang pelajar dari salah sebuah universiti teknologi di Malaysia. Ruby mengatakan, beliau dan juga ada beberapa pelajar yang lain terlambat untuk mendaftar nama, mendapat asrama sebagai tempat penginapan di universiti. Oleh kerana beliau daftar agak lambat, tempat kosong semua dah pun diambil oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ruby kata beliau, saya tidak ada pilihan Kisi. Jadi saya pun telah berjumpa dengan beberapa pelajar wanita yang lain yang juga tidak ada tempat untuk asrama kerana dah penuh. Bila dikumpul, lebih kurang ada 4 pelajar yang lain termasuk saya yang sekelas tidak ada tempat di asrama. Kami berlima, termasuk saya 5 orang, telah pun keliling kota untuk mencari rumah sewa. Antara kriteria menjadi keutamaan adalah sewa. Sewa yang murah, berdekatan dengan sekolah dan transportasi pengangkutan awam yang mudah membawa kami dari rumah ke sekolah kami. Jadi itulah yang menjadi keutamaan. Cari punya cari, akhirnya kami jumpa sebuah kondominium di tingkat 7. Penghuninya tidak duduk di sana. Ini pun seorang teman telah pun rekomendasikan kerana bertanya kepada pasangan lelakinya dan kenal dengan pasangan ini yang nak mencari penyewa. Kami telah pun mendapat tawaran yang baik. 5 orang duduk di bawah satu bumbung Kisi. Rakan-rakan semua sekolah yang sama, kelas yang sama, memang seronok. Bila sampai di rumah ataupun di kondominium yang dimaksudkan, memang cantik. Tapi Kisi, kondominium ini agak terpencil dalam sedikit. Tapi nasib baiklah, ada bas shuttle service yang disiapkan oleh pihak kondominium. Dihantar ke pusat bandar, barulah kami akan tukar bas. Berbalik pada pengalaman dalam rumah yang dikatakan ini, kami pada mulanya tidak tahu salah seorang daripada kami, iaitu 5 pelajar ini, salah seorang dari kami mempunyai keupayaan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Bukan senang, tetapi pada masa-masa tertentu, teman saya ni yang bernama Safia boleh melihat kehadiran makhluk gaib apabila badannya tidak bersih. Memang Kisi, bila kami duduk pada waktu malam menonton cerita seram, dia mula menceritakan tentang apa yang berlaku. Sebenarnya katanya dia mempunyai kebolehan. Pada mulanya kami tidak percaya dengan kata Safia. Kami menganggap yang dia hanya bergurau dan hanya berseluruh saja. Tapi lama-kelamaan kami mempercayainya. Sebab ada beberapa kali pada waktu malam, Safia terbangun terjaga, mengejut saya, mengejut teman-teman yang lain, mengatakan dalam dapur rumah ada sesuatu. Jadi pada mulanya kami fikirkan di dapur rumah ada pencuri, perompak yang masuk. Semua masing-masing keluar dari bilik, jalan perlahan-lahan, ruang tamu gelap, dapur gelap. Bila sampai di dapur, alangkah terperanjatnya Kisi. Bukan nampak perompak, malah kami ternampak meja makan. Di atas meja makan, kerusi ditindih-tindihkan, seolah-olah ada orang mengangkat kerusi dan letak atas meja makan. Barulah saya dan teman-teman yang lain percaya akan kebolehan Safia melihat dan merasakan sesuatu yang tidak kena. Pernah pada satu malam, kata Ruby, apabila kami sedang duduk di ruang tamu bermain Uno, apabila pintu rumah kami diketuk sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Jadi kata Ruby, saya yang bangun untuk buka pintu. Tak tahulah siapa yang datang pada waktu sedemikian. Sedang seronok bermain, tak fikir pun yang bukan-bukan. Apabila saya buka pintu, berdiri di hadapan pintu, kemudian buka pintu besi, tengok kiri kanan tak ada orang. Kisi, Safia terus menjerit. Saya dan teman-teman terperanjat bila pusing ke belakang dan melihat, kenapa ni dengan kau? Ruby, tutup pintu Ruby, benda tu depan kau Ruby. Kisi merem
meremang bulu rumah saya, Casey. Apabila Safia mengatakan benda tu depan saya terus tak tutup pintu besi, hempas pintu kayu. Kemudian sesaat saya kembali duduk bersama dengan rakan-rakan yang sedang sebelum ini seronok bermain Uno. Kita semua berhenti dan tergamam seketika. Masing-masing pandang antara satu sama lain. Dan Casey saat itu juga, kata Ruby, pintu kondominium kami dicaka-caka beberapa kali, seolah-olah ada benda yang berada di luar rumah. Bayangkan para pendengar Ria 897. Dalam kondominium itu ada 3 bilik tidur. Jadi 2 teman sekolah tidur di satu bilik yang sama, 3 orang tidur di satu bilik yang sama. Tapi bila jadinya pengalaman tersebut, masing-masing berkumpul di dalam satu bilik kerana penampakan yang dilihat oleh Safia bila berada di sekolah. Setelah tamatnya selesai kuliah kami, saya dan rakan-rakan bilik yang lain berkumpul di satu sudut di sekolah dan bertanyakan pada Safia sebenarnya apa yang dia nampak semalam. Pada mulanya, Casey, Safia mati-mati tak nak beritahu, enggan beritahu kami apakah yang dia lihat di hadapan pintu. Kami pun takut dan kami katanya kami ingin tahu sebenarnya apa yang dia nampak. Akhirnya, wah, meremang bulu rusuk rumah saya. Akhirnya Safia memberitahu, semalam malam apabila kami duduk seronok bermain Uno, ada orang ketuk pintu dan Ruby yang membuka pintu. Safia kata di hadapan pintu rumah berdiri seorang wanita, rambutnya panjang. Yang paling menakutkan, mulutnya ternganga, lidahnya panjang sampai ke lantai dengan mata terbeliak. Safia menceritakan memandang ke arah Ruby dengan wajah yang menyeramkan. Dengan nada suara yang menangis kesedihan, Safia mengatakan makhluk itu sebenarnya adalah hantu polong. Jadi bila saya dengar, saya terperanjat. Saya tanya, kenapa dia tengok aku? Jadi dia kata, jangan takut sebab engkau yang depan pintu. Yang lain pun kena juga. Jadi kami semua terkejut, Casey. Rakan-rakan yang lain terperanjat dengan cerita yang disampaikan oleh Safia. Kemudian Safia menangis. Safia menangis tak henti-henti. Apabila saya bertanya pada Safia kenapa, barulah dia mula cerita yang penuhnya. Dia katakan pada kami yang dia mohon maaf sebab makhluk yang kami nampak ataupun yang dia nampak yang mengganggu kami dengan kerusi, ketukan pintu, penampakan depan pintu adalah sebenarnya saka yang diturunkan oleh neneknya kepada beliau. Dan saka ini, walaupun dia dah pergi sesi perubatan, dah keluarkan dari badan, tapi saka ini tidak akan berhenti mengikuti kemana sahaja dia pergi. Bila saya dan rakan-rakan yang lain dengar, kami istighfar dan terperanjat. Dan Safia terus menangis, katanya, tolonglah, jangan buang aku dari bilik. Aku dah tak ada tempat lain lagi lah, tolonglah. Oleh kerana kami berperi kemanusiaan, kami sebulat suara membenarkan Safia bersama dengan kami. Dan Casey, sepanjang Safia tinggal bersama dengan kami sepanjang itulah, setiap malam pasti akan dengar dekat tingkap bilik beberapa kali Casey nampak kibaran kain putih dengan suara orang minta tolong. Dan kemudian salah seorang teman saya mengatakan yang dia terbangun di waktu malam kerana dengar orang beri salam, Assalamualaikum. Bila dia bangun, dia terperanjat. Apabila kelihatan seorang lagi rakan dah tak ada. Rakan tu bangun tak kejutkan dia, sehinggakan dia tidur seorang diri. Keesokan pagi bila tanya kenapa dia berpindah bilik, tak kejutkan teman Yati, dan dia mengatakan dia kejut Yati. Yati kata, tak apa, kau pergi tidur bilik sebelah, aku nak tidur sini seorang-seorang, dalam keadaan yang menyeramkan. Jadi siapa yang nak pergi kejut lagi? Teman saya ini pun katanya terus mengangkat bantal dan tidur bersama teman kami yang lain. Dan kisi inilah pengalaman peristiwa yang dikirimkan dari seorang pendengar yang bernama Ruby, pelajar dari teknologi Universiti Teknologi di Malaysia. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, berikut adalah kiriman email dari saudari Nani yang tinggal di kawasan Woodlands. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam Nani. Saya ingin perketengahkan kisah saka dari arwah atuk saya. Nama saya Nani dan saya tinggal di daerah Woodlands. Saka ni sebenarnya diturunkan kepada ayah saya selepas arwah datuk saya meninggal dunia. Ini benar-benar terjadi, Casey. 2 tahun yang lepas,
Keluarga saya telah menyewa sebuah rumah di Woodlands lalu, dan kami tinggal di rumah makcik saya di sebelah ayah. Dan ketika itu juga arwah atuk masih hidup. Atuk tinggal bersama makcik saya. Memang saya tak suka ke sana lah, Casey. Sebab setiap hari saya ke sana, pasti akan ada benda yang tak kena. Bukan saya tak sukakan arwah atuk saya, cuma dia suka mengasapkan rumah itu pada setiap hari malam Jumaat. Dan pada setiap malam juga pasti lampu bilik tidak akan dimatikan. Lampu di bilik itu, Casey, akan sentiasa terang sampailah ke esok hari. Pernah satu kali ini saya matikan lampu biliknya. Saya kena marah, Casey. Marah satu bakul dengan atuk saya. Dan semenjak itu saya dah tak berani lagi lah untuk mematikan suis lampu. Pada mulanya saya masih boleh bersabar, Casey. Tapi lama-kelamaan saya dah mula hilang sabar. Sebab dah tak tahan dah dengan kelakuan arwah atuk saya ni. Saya pun tak tahulah siapa saya nak mengadu, Casey. Pada satu malam, Casey, sedang saya nyenyak tidur, tiba-tiba saya tersadar. Terdengar satu suara orang yang sedang mengerun. Pada ketika itu, saya tidur di ruang tamu. Sebab saya dah tak tahan lagi tidur di bilik atuk. Sungguh menyeramkan, Casey. Saya perlahan-lahan bukakan mata, lalu terpandang kat bilik atuk. Casey, nak tahu apa yang saya nampak, Casey? Saya nampak seperti seorang tu sedang berdiri di depan pintu bilik atuk saya. Badannya tinggi besar, Casey. Saya pun tergamam lah, Casey. Saya tak tahu apa yang saya perlu baca. Saya baca aja apa yang saya ingat. Itu pun terbalik-terbalik saya baca, Casey. Sebab dah takut sangat dah. Saya pun hanya memejamkan mata. Makin saya baca, makin kuat saya dengar gerun makhluk tu. Dan tiba-tiba saja suara saya hilang. Pada keesokan harinya, Casey, saya dah tak ada choice dah. Saya terpaksa mengadu ke ayah saya. Ayah saya marah kepada saya, Casey, mengatakan ini semua karut. Ayah saya tak mahu mengaku sebab atuk saya ni dulu ada pelihara saka, atau lebih dikenali sebagai hantu raya. Padahal ayah saya tahu saya hanya tinggal di rumah tu hanya beberapa bulan saja, kerana saya dah tak tahan lagi dah. Mau atau tak mau, ayah saya terpaksa angkur, kata ibu dan adik-beradik saya. Bukan saja dah lihat benda tu, adik saya juga pernah nampak benda tu sedang bertenggek di atas lauk yang makcik saya masak. Bukan saya tak mau, bukan saya mau burukkan makcik saya, Casey. Selepas masak lauk, makcik saya tak pernah nak tutup lauknya. Jadi saya agak muskil lah. Dia biarkan lauk yang dia dah masak tu terbuka begitu saja. Itu dah menjadi tabiat makcik saya yang melakukan sedemikian. Sampai saya nak makan pun tak ada selera, Casey. Saya pun tanyalah kepada makcik saya, "Cik, kenapa tak tutup lauk ni?" Makcik saya pun jawab, "Tak apa, nanti ada orang makan." Saya terkejut, Casey. Siapa orang yang dimaksudkan tu? Nak dipendekkan cerita, Casey, saya fikir selepas arwah atuk saya meninggal, saka ini sudah hilang. Ataupun antara adik-beradik ayah saya ni dah adalah jadi penggantinya. Tapi saya silap, Casey. Ayah saya, dia boleh terima saka tu daripada atuk saya tanpa pengetahuan kami sekeluarga. Saya jadi marah, Casey. Alasan ayah saya ni, dia dah tak sanggup melihat atuk saya siksa bila nak mati nanti. Jadi dia menerima saka daripada atuk saya. Dan menurut ayah saya, dia berkata, "Kau faham-faham je lah, arwah atuk kau sudah lama meninggal dunia. Yang kita lihat tu hanya jasadnya saja." Saya terkejutlah dengan apa yang saya dengar, Casey. Dan sepanjang ayah saya ada di rumah, macam-macam gangguan yang saya dengar. Ibu dan mak saya pun pernah terlihat serupa muka macam ayah saya. Padahal ayah saya tak ada kat rumah.
memerang bulu rumah saya. Mereka berdua asyik sering diganggu oleh benda-benda ni. Sehingga pada satu hari itu, peha ibu saya ni ada bekas lebam. Ibu saya sampai nangis kerana ketakutan. Adik saya sampai dah tak mau tinggal rumah tu, Casey. Saya tak tahulah apa lagi saya nak lakukan. Dulu badan ayah saya ni berisi, tapi selepas ayah saya mengambil keturunan Saka ni, badan ayah saya jadi kurus pula. Dah macam dah tak ada darah lagi dalam badannya. Dan kini ayah saya sudah hilang entah ke mana. Dan kerana keturunan Saka ini, keluarga saya sudah pun berpecah belah, Casey. Sudah hampir 2 tahun ayah dah tak balik rumah dah. Menurut cerita ibu saya ni, bukan ayah saja yang ada Saka, tapi kesemua adik-beradik itu ada juga. Saka itu sebenarnya sebahagian dari atuk saya. Dan entahlah, Casey, berapa banyak Saka yang atuk saya ada pelihara pun saya tak tahu. Itulah cerita daripada Nani. Dan terima kasih, Casey, kerana sudi mempertengahkan kisah saya ini. Kisah yang ingin diceritakan disampaikan oleh Azli. Dalam kisah ini katanya Azli, nama saya gunakan nama samaran Casey. Dan saya nak straight to the point, pengalaman yang menghantui saya. Ibu saya meninggal dunia. Setelah dikebumikan, pada malam itu ada beberapa pakcik-makcik saya berada dalam rumah, membantu menolong kemaskan rumah, membantu menolong menguruskan apa yang patut diuruskan. Kerana saya, kata Azli, satu-satunya anak dalam keluarga. Bapa saya dah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Ibu saya menyusul kemudian 3 tahun kemudian, dan baru meninggal dunia. Saya pula berusia 22 tahun waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku. Jadi, bila malam tiba sekitar pukul 8 lebih malam, apabila semua dah mengemas, pakcik-makcik semua dah nak balik. Sebab pukul 7.30 tadi, waktu maghrib, ada sedikit doa tahlil untuk si arwah bapa saya dan arwah ibu. Dan kisi kebetulan bila ibu meninggal, genaplah bapa saya meninggal 3 tahun. Mereka meninggal pada tarikh yang sama. Jadi, malam tu, pakcik saya ada tanya pada saya. Dia tanya, Azli, engkau malam ni nak tidur sini ke nak tidur rumah pakcik? Kalau tidur rumah pakcik, bolehlah kau bungkuskan baju-baju pakaian kau. Sementara rumah ni biarlah dikosongkan. Jadi saya pun beritahu pakcik saya. Saya kata pada pakcik, tak apalah pakcik, saya pun dah besar. Biarlah saya duduk dalam rumah ni. Lagipun banyak benda saya nak buat. Saya nak bersihkan banyak benda. Jadi, seorang pakcik bila dengar saya berbual dengan Pak Long saya, seorang lagi pakcik saya datang dengan isteri. Azli, kita nak balik. Kita harap kau malam ni baik-baik ajalah. Kata pakcik saya, dia bernama Pak Man. Pak Long ajak Pak Man datang dan isterinya memberi nasihat supaya berhati-hati. Mak Long rasa kau tahu apa Mak Long maksudkan. Mak kau ni pergi bukan kosong. Kau hati-hati ajalah. Apa-apa yang berlaku, kau telefon kami datang. Kau betul tak nak tidur rumah Pak Long? Tanya Pak Long saya. Tak apalah Pak Long, InsyaAllah tak ada apa-apa. Pak Long saya balik, Mak Long, begitu juga dengan Pak Cik Man dan isterinya. Mereka pulang. Sekali lagi depan pintu, Pak Long bertanya, Azli, kau betul tak nak tidur rumah Pak Long malam ni? Untuk seminggu 2 ni kau duduk rumah Pak Long, tak boleh tak? Tak apalah Pak Long, Saya tengoklah. Mungkin lusa esok ke, kalau saya dah kemas rumah ni, dah settle barang-barang dalam rumah ni, saya pergi rumah Pak Long. Pak Long tinggalkan rumah jam 9 lebih malam. Saya pun mula mengemas apa yang patut dalam bilik ibu saya. Kemas-kemas berabuk kisi, macam-macam saya keluarkan. Pakaian masuk dalam kotak yang telah pun saya ambil kotak di bawah. Dan juga barang-barang arwah bapa saya, semua saya nak bersihkan rumah tersebut. Pada hari 897, cuba anda bayangkan, 11 lebih malam, Azli masih belum lagi berhenti mengemas. Dalam bilik arwah, sedang letakkan pakaian arwah dalam kotak, nak ditutup, mungkin nak dijual, mungkin nak dibuang,
Entah dia tak beritahu, tapi dia kata dia sedang bersihkan bilik arwah. Tiba-tiba pendengar dia 897 FM, Azli terdengar sesuatu. Azli. Kisi, bila saya dengar suara orang yang ada echo memanggil saya, Kisi, menyebut nama saya, Azli. Saya punyalah takut, walaupun saya berusia 22 tahun. Memang saya takut, Kisi. Saya kuatkan semangat, saya terus mengemas. Tengah kemas lagi, dia sebut lagi, Kisi, Azli. Saya tidak indahkan bunyi suara memanggil nama saya berkali-kali. Malah saya kemas dan kemas. Lama-kelamaan, suara yang memanggil saya bertukar menjadi tangisan pada malam itu. Kisi, saya dengar perempuan menangis. Dan suara itu datang dari tingkap bilik arwah ibu dan bapa saya. Saya tarik nafas. Saya bangun, keluar dari bilik arwah, tarik pintu, tutup pintu, tak berani nak tengok tingkap. Malam tu, Kisi, saya diganggu. Daripada bilik arwah kini ke ruang tamu. Nasib baiklah, di ruang tamu, sebelum Pak Long saya pulang, dia tutup langsir. Macam dia tahu, Kisi. Pak Long saya ni macam seolah-olah dia tahu mungkin apa akan berlaku. Dia sebelum balik, saya nampak dia tutup langsir. Jadi tingkap bilik, tingkap ruang tamu tertutup dan tak nampak di luar. Tapi Kisi dengar bunyi tek, 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 tek. Rumah saya tingkat 9. Siapa yang nak ketuk tingkap? Malam tu saya memang dah tak boleh tahan, Kisi. Saya telefon Pak Long saya. Pak Long, Azli, Pak Long, Azli. Kenapa, Azli? Pak Long, saya pergi rumah Pak Long sekarang. Astaghfirullahalazim. Kan Pak Long dah cakap dengan kau. Tak apa, Pak Long, nanti saya ceritakan. Saya pergi rumah Pak Long saya, Kisi. Saya menceritakan apa yang berlaku. Dan Pak Long mengatakan Pak Long sudah dapat mengagak, mungkin benar atau tidak, tetapi dia kata lebih baik saya bermalam di rumahnya untuk beberapa malam akan datang ini. Kerana Saka si arwah akan datang mengganggu saya. Ketika arwah meninggal, dengan bantuan seorang ustaz, Saka tidak dapat diturunkan pada saya, satu-satunya anaknya. Maka itu, bila dikebumikan, Saka sekarang berliga-liga di kawasan rumah mencari saya sampai saya setuju menerimanya. Hello, selamat pagi. Siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ni Hadiah daripada Gempas. Apa khabar dia? Alhamdulillah, sihat. Jadi Hadiah ada pengalaman misteri, Hadiah? Sini Hadiah dulu masa kecil, nenek Hadiah ada bela saka tau. Lepas tu, masa dia meninggal, umur Hadiah 15 tahun. Tahun 3. So, masa dia meninggal tu, ada nampak benda hitam tu. Sebesar benda hitam tu. Kemudian, Hadiah rasa, Hadiah memang, Hadiah tak tahulah. Ingat benda tu, benda yang setan ke apa kan. Padahal kan, masa zaman dulu kan, rumah semua rumah panggung. Rumah atas lah. So, nenek Hadiah umurnya dah beratus tahun tau. Sama 120 ke 70. Biasanya memang orang tua dia berpagar untuk supaya dia jangan keluar. Jangan keluar lah, jangan usik orang kan. Kemudian masa dia beli rumah tu, ada tengok dia boleh lepas dia pagar rumah tu, dia boleh lepas. Kemudian dia pergi dapur, dia makan dalam periuk tu sambil menyangkut. Kemudian ada kata, nenek buat apa? Dia usik aku lah, dia cakap. Dia sebagainya ramak yang warau lah. Kemudian dia ada dekat rumah Pak Dia kan, mandikan dia, kemudian ada tandang dia lah supaya dia jangan keluar daripada bilik tu. Masa dia meninggal tahun 93, dia bukan aikan dia lah, cuma ada minta tolong lah, siapa yang boleh tolong dengan dia. Dia meninggal, mayat dia bau busuk. Bapak ada letakkan 2 kilo dekat bawah bantal dia, dekat zinc, daripada zinc kan, dekat zinc. Lepas tu ada tengok bawah bantal dia 2 kilo. Benda tu lari dekat pakcik dia. Kalau ni pakcik dia melita dengan kerana saksi.
Ada nak tolong siapa yang boleh ubahkan kacak dia, tolonglah ubahkan kacak dia tu. Sekarang ni walaupun umur dia 70 lebih, tapi tak boleh bangun, dia tak boleh apa. Keadaan macam bayi yang kita kena kuatkan dia, kita nak mandi dia, kita angkat. Kalau macam kita angkat dia kan, kita angkat dia berat tau. Macam kita angkat angkat batu tau. Badan dia semua sakit. Saya pernah cakap dengan adik saudara dia kan, apa dia nak, kau jumpa tak apa-apa no. Dia kata jumpa kat benda tu memang makhluk hitam tau, besar. Sama dengan apa yang anda nampak masa dia meninggal. Itulah dia rasa kalau macam Pak Raden ke siapa-siapa yang boleh tolong bagi pendapat untuk ajak ubahkan kacak dia tu, kita tolonglah. Boleh. Kita akan cuba tanya pendapat pandangan pendengar-pendengar yang lain ya, Hadia. Ini saja. Ya, terima kasih Hadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa ni? Oh ni Zalifa kata moyang saya dulu KC ada juga mempunyai saka yang tak dapat mana ni? Oh ni dia yang tak dapat dikeluarkan dari badannya selama 2 bulan. Ini kata beliau yang diberitahulah oleh pakar, sebenarnya moyang saya dah meninggal dunia. Kulitnya badannya hanya tinggal kulit, isi macam seolah-olah dah tak ada. Dan matanya pejam, tak buka. Selama 2 bulan mata pejam tak buka. Dia akan baring atas katil, tidak bermaya, tak boleh bergerak 1 hari. Cuba anda bayangkan Zarifah kata 1 hari mayatnya akan terbujur baring di atas katil, tidak boleh bergerak tapi boleh bernafas. Dia akan lihatlah ketika itu moyangnya tu sedang baring dan bernafas berkali-kali. Yang menjadi takut dan seram katanya di sini, setiap malam-malam tertentu ketika dalam keadaan dah seolah-olah istilah yang dia gunakan ni dikatakan mayat yang bernyawa. Ataupun mungkin pernah dengar filem Bangkai Bernyawa. Ini mayat yang bernyawa, moyangnya dah tak boleh bergerak, hanya bernafas dalam keadaan mungkin nazak. Tapi pada malam-malam tertentu yang dia hairan, moyangnya boleh bangun, keluar dari bilik, masuk dapur cari makan. Bila dia makan, dia akan menyangkung dekat atas lantai. Dia akan makan dengan pelahapnya. Dia dan suami pernah nampak beberapa kali sampai membuat dia takut nak sama berdepan dengan moyangnya yang dikatakan dah meninggal dunia oleh pakar. KC, saya nak tegur tak berani, kata Zalifa. Apa yang saya boleh lakukan hanya lihat, ternampak, terus lari masuk bilik. Kalau suami ada rumah, saya akan kejutkan suami. Suami saya akan keluar dan akan cuba berbual dengan moyang. Yang dia tak layan. Kalau kita sentuh badan, dia akan berhenti makan dan tenung kita KC dengan matanya yang tertutup. Dan benda ini berterusan sampailah kita dapatkan seorang pakar yang kita terbangkan KC dari Kelantan turun ke Singapura. Ini pun konteks daripada saudara mara yang lain. Dan pakar ini datang, dia memang orang yang handal KC. Hanya dengan menggunakan surah-surah Al-Quran saja katanya, baca 1 hari 1 malam dia duduk dalam bilik. Dan akhirnya moyang saya mengembuskan nafas yang terakhir. Tapi hairan KC, kata Zalifa. Yalah, hairan lah. Hari-hari biasa, waktu pagi petang terbaring, tak boleh bergerak, macam tak bermaya lah. Tapi malam hari boleh bangun ni. Boleh bangun dengan mata yang tertutup, masuk dapur cari makan. Kalau saya jadi Zalifa, sedang jalan, nak masuk dapur, nampak moyang macam tu, baring, bangun malam-malam, cari makan dengan pelahapnya, duduk menyangkung di bahagian dapur rumah. Saya rasa saya boleh pingsan kat situ. Di sini ada satu rahsia yang dikirimkan kepada saya. Dan beliau kata jangan sebutkan nama tertera di alamat email maupun yang tertera di bahagian bawah email ini. Gunakan nama saya Surya. Kata Surya dalam kiriman ini. Saya nak berkongsi satu rahsia kepada KC. Dan saya masih belum beritahu orang-orang yang penting dalam hidup saya. Tujuan saya ni hanya berkongsi sekadar apa yang berlaku belakang rumah saya. Kiriman Surya ni adalah seorang pendengar dari seberang. Seberang tu mungkin dari Malaysia, seberang tu mungkin di seberang laut, dari Kepulauan Riau. Tak nak saya beritahu. Kata Surya, di belakang rumah beliau adalah hutan. Dan pada suatu hari ni, Surya katanya dari kiriman email kepada saya, bila berada dekat dalam rumah, terdengar suara orang minta tolong.
Saya pun bangun daripada tempat duduk dalam rumah, menghala ke jendela rumah, memandang ke arah luar rumah. Tumpuan saya tertumpu pada cahaya putih. Bila tengok betul-betul, nampak ada perempuan tengah berdiri pakaian serba putih. Bila saya dah nampak dia pusing jalan masuk ke dalam. Saya rasa pelik. Takut pun ada kisi, katanya Suria. Tapi apa yang berlaku? Pendengar Ria 897. Apa yang berlaku, kata beliau? Keesokan harinya, saya ajak 2 orang teman pergi ke tempat yang saya nampak perempuan ni berdiri dan pusing apabila dia rasa mungkin saya dah ternampak dia. Saya jalan ke sana dan bayangkan pendengar Ria 897. Bila jalan ke sana, saya dapati depan pokok tu ada macam sedikit bahagian lapang tu. Tempat tu tidak ada rumput, hanya bekas tanah saja. Entah macam mana kisi. Entah macam mana, bila saya hentak kaki saya dekat lantai tu, di tanah tu saya hentak. Kemudian dapat rasakan macam ada gegaran di bawahnya, seperti di bawah tanah tu ada sesuatu yang respon ataupun hentak balik kepada saya. Yang hairan, teman-teman saya tidak rasakan, saya seorang saja yang rasa respon hentakan tersebut. Saya tidak beritahu hal ini kepada ibu, kepada bapa saya. Saya diamkan perkara ini, takut-takut nanti mungkin yang tanam dekat situ adalah saka. Sebabnya di belakang tempat saya tinggal, kata Suria, ramai orang buang saka kisi. Mereka akan datang berbekalkan cangkul lubang, kemudian saka seperti pakaian, cincin, keris, macam-macam akan diletakkan dan ditanam belakang rumah saya. Tapi bukanlah sedekat yang mana saya katakan tadi. Yang mereka tanam agak lebih dalam sedikit daripada kawasan yang saya berdiri. Jadi saya takut kalau saya hentak, dia respon, saya boleh rasa ibu atau bapa saya datang, korek. Mereka ingatkan mungkin dalam tu ada harta ke, ada sesuatu. Jadi saya tak nak beritahu mereka sebab takut mereka akan korek lubang itu. Sebabnya, dari apa yang saya tahu, kata Suria, barang sesiapa yang ketemui saka, barang siapa yang ketemui barangan-barangan yang dibuang kerana ada unsur-unsur sihir, orang itu akan terpilih menjadi tuan saka yang baru. Jadi saya tak nak kisi. Yang ini sekadar berkongsi saja. Terima kasih. Hal ini berlaku di salah sebuah hospital di Johor. Kata pendengar yang bernama Puan Aminah. Puan Aminah berkongsi ketika dia melawat suaminya yang telah pun dimasukkan di hospital di Johor Bahru. Pendengar Misteri Jam 12, benar ataupun tidak? Ingatlah, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Apa kabar Casey? Dan juga selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Puan Aminah. Saya peminat MJ12, berasal dari Johor, Bandar Baru Uda. Pengalaman yang saya nak ceritakan apabila saya melawat suami saya. Melawat sepanjang suami berada di hospital, nak masuk sebulan suami duduk di sana. Saya telah pun ulang alik ke hospital. Saya tidak boleh tidur di hospital sebab juga harus menguruskan anak-anak di rumah. Setiap kali datang, saya akan duduk agak lama menemani suami. Pendengar Misteri Jam 12, kata Puan Aminah dalam kiriman email kepada saya. Saya ni Casey, untuk pengetahuan pendengar Misteri Jam 12, sebenarnya dalam proses juga dirawat. Bukanlah dirawat di hospital, tapi dirawat secara tradisional. Atas sebab-sebab dalam tubuh badan saya ada saka. Saka ini adalah yang diturunkan dari arwah ibu saya kepada saya tanpa saya inginkan saka tersebut. Entahlah,
Ketika arwah ibu dalam keadaan sakit tenat, dalam keadaan nazak untuk beberapa hari, kami tidak ada pilihan setelah mendapatkan bantuan seorang pakar. Pakar cuba sedaya apa yang mampu. Tapi ibu tetap tak boleh mengembuskan nafas yang terakhir. Saat ibu nak tarik nafas yang terakhir, akan masuk balik roh mungkin ke dalam tubuh badannya. Anda bayangkan, ini saya rasakan gambaran pada ketika itu. Mungkin setiap kali dia tarik, ibu akan dalam keadaan nazak, kemudian akan dilepaskan untuk masuk balik dalam tubuh. Saudara pendengar ya, saya pernah dengar cerita yang dikatakan oleh guru-guru agama kita. Saat roh ditarik, dalam keadaan ditarik itulah, azabnya begitu sakit. Sekiranya kita mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi mungkin agaknya kesakitan. Pendengar Misteri Jam 12. Keadaan ibu Puan Aminah yang sedemikian rupa berterusan sebenarnya. Sampaikan beliau sebagai seorang anak, mungkin adik-beradik yang lain tak sampai hati melihat keadaan ibunya, lalu memberitahu pakar. Katanya Puan Aminah, saya memberitahu pakar, kalau dah tak ada jalan lain, macam-macam jalan kita dah cuba, tak apalah, pindahkanlah saka ni ke badan saya supaya ibu dapat pergi, kata Puan Aminah. Inilah pengorbanan seorang anak terhadap ibu yang disayangi. Tak ramai yang mampu lakukan. Adik-beradik yang lain terkejut dengan pilihan saya. Pakar itu memanggil saya masuk ke dalam bilik. Adik-beradik yang lain semua disuruh keluar, tutup pintu. Kemudian pakar itu menyuruh saya memegang dahi ibu saya. Dengan telapak tangan, pegang dahi, kemudian melafazkan, wahai pendamping di tubuh ibuku, nama sekian-sekian-sekian, keluarlah dari tubuh hambamu sekian-sekian-sekian, masuklah ke dalam tubuhku, dan aku tuan baharumu. Casey dapat rasakan seperti ada sesuatu yang panas masuk daripada telapak tangan, lalu kepada tangan dan meresap tubuh badan saya. Selepas itu, tujuan saya ni selepas ibu dah meninggal dunia, dah dikebumikan, barulah saya nak keluarkan saka. Jadi berbalik pada pengalaman bila berada di hospital ni lah. Tubuh badan saya masih ada saka, Casey. Dan tubuh badan saya ni masih dalam proses dirawat oleh orang yang sama yang cuba membantu merawat arwah ibu saya pada ketika itu. Bila di hospital, saya akan datang pada waktu petang setelah anak-anak balik sekolah, dah kasih makan, dah suruh mereka buat benda-benda kerja-kerja rumah dan sekolah, baru saya keluar pergi hospital. Saya duduk dekat hospital sampai larut malam, Kisi. Kadang-kadang pukul 10, ada kalanya 11, 12 tengah malam baru saya pulang memandu seorang diri. Ada kalanya saya akan bawa anak-anak sekiranya kalau esok hari tidak bersekolah. Tapi selalunya, kata beliau, saya ke sana seorang diri. Hal ini berlaku di salah sebuah hospital di Johor, di mana saya pulang waktu itu sekitar jam 11 lebih malam. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Puan Aminah, bila saya berada dekat lift, tengah nak tunggu lift turun, di tepi saya datang seorang pesakit, memakai pakaian baju hospital, tapi baunya busuk sangat. Dalam hati saya berkata, Masya Allah, perempuan ni tak mandi ke? Busuk lah. Jadi dalam hati saya pun cakaplah, minta-minta janganlah dia naik lift dengan aku. Lift pun sampai, kata Puan Aminah. Saya masuk ke dalam lift. Dan wanita yang berbau busuk tu pun masuk dalam lift sama dengan saya. Bayangkan, pendengar Misteri Jam 12. Kemudian, apa yang berlaku? Bila lift tengah turun, tiba-tiba lift berhenti di salah satu lantai di hospital yang saya ziarah suami. Pintu lift terbuka, masuk pasangan suami isteri, masuk ke dalam lift. Mereka masuk saja, mereka terus tutup hidung sebab bau busuk. Tutup hidung bau busuk. Tapi saya hairan, Casey.
Suami isteri ni berkali-kali Casey, mereka berbisik antara satu sama lain dan mereka seolah-olah sedang memandang-mandang ke arah saya. Dalam hati saya berkata, bukan akulah yang bau busuk. Bau busuk tu dekat belakang, perempuan belakang tu. Dalam hati bercakap ni. Sebabnya mereka bercakap, mereka tengok saya macam saya ni yang busuk lah dalam lift tu. Padahal ada pesakit dekat belakang, dialah yang bau busuk. Sampai dekat lantai 1, kita pun keluar dari lift. Pasangan suami isteri keluar dulu Casey, tak sempat-sempat. Sebabnya tak tahan dengan bau busuk. Saya pun tak tahan. Pendengar Ria 897, saya keluar dari lift berjalan. Tiba-tiba pasangan ni berlalu pergi. Saya masih berjalan. Bau busuk tadi masih bersama dengan saya sebab wanita pesakit tu masih berada di belakang saya. Saya berjalan menuju ke arah tempat letak kereta. Dekat hospital tu, tiba-tiba saya ternampak seorang pengawal keselamatan dan saya tanya kepada beliau, boleh tak tolong saya turun ke bawah sekejap sebab saya nak ambil kenderaan dan saya takut saya seorang diri. Pengawal keselamatan tersebut ikut saya pergi mengambil kenderaan untuk tinggalkan kawasan itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Anda bayangkan, saat saya cakap terima kasih pada dia, saya masuk dalam kenderaan, dia buka pintu kereta. Saya ingatkan yang dia nak tumpang saya untuk naik ke atas. Dia buka pintu kereta. Saya tanya, "Kak, nak tumpang naik atas kali, Kak?" "Oh, tak apa, terima kasih Kemudian dia tutup pintu kereta. Kenapa pula dia buka pintu kereta Saya tertanya-tanya Casey, kata Puan Aminah. Saya memandu, bau busuk masih ada Casey. Dalam hati berkata, ya Allah, melekat pula bau dia dekat baju aku. Pendengar Misteri Jam 12, akhirnya saya dapat tahu apabila saya sampai di rumah, yang saya nampak dalam lift bukan manusia, makhluk saka yang ada di hospital, yang dah pun terpikat dengan saya sebab saya pun ada saka. Mungkin saka ni ikut saya keluar daripada hospital sampai pulang ke rumah. Macam mana saya tahu? Waktu saya berada dekat dapur rumah saya, sedang nak siapkan makan untuk makan malam, saya masih belum makan. Anak gadis saya keluar dari bilik, nampak saya, dia salam. Kemudian dia cakap, "Ibu, kawan ibu dekat luar tu kenapa busuk sangat bau dia?" Saya jenguk dekat ruang tamu, tidak ada sesiapa. Saya pun kata pada anak saya, "Kawan ibu, mana ada kawan? Tu kat depan tengah duduk dekat sofa." Anak saya pun pergi ke tandas, kemudian masuk balik dalam bilik untuk tidur. Baru saya tahu, yang tadi saya nampak dalam lift ikut saya balik sampai masuk dalam rumah. Masya Allah Casey, saya terperanjat sangat-sangat. Dipendekkan cerita, sampai ke saat ini saya masih lagi dirawat. Yang ikut pulang saya tak tahulah. Sejak penampakan malam tu hilang begitu saja. Sekarang masih lagi nak cuba keluarkan saka peninggalan arwah ibu yang saya miliki tanpa saya setuju secara seterus terang, kata beliau, untuk mengambil saka tersebut. Saya hanya setuju kerana tidak ingin ibu saya merasakan kesakitan yang berterusan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara pendengar Misteri Jam 12, sudahkah anda menangkap mood untuk 2
Episod terakhir Misteri Jam 12. Kisah yang ingin saya bacakan ini datang daripada pendengar bernama Juliana. Hampir setiap malam Juliana akan dengar tangisan di dalam rumahnya. Tapi hairan, dalam rumah ni bukan Juliana seorang yang tinggal. Ada suaminya dan juga ada ibu mertua. Tapi yang terkena gangguan, yang dengar suara-suara yang menakutkan, hanya Juliana seorang saja. Antara perkara akan berlaku waktu malam, kalau Juliana sedang tidur, nanti katanya saya akan dikejutkan dengan suara perempuan menangis dalam rumah saya. Perkara ini berlaku, kemudian setelah beberapa kali, barulah saya pernah bertanya pada suami. Tapi suami sama sekali berkata dia tidak pernah pun mengalami apa yang saya ceritakan. Saya juga pernah bertanya dengan mak mertua saya. Mak mertua saya pun katakan yang dia tidak pernah pun sama sekali mengalami apa yang saya ceritakan. Bapa mertua saya dah lama meninggal dunia. Jadi dalam rumah tu hanya kami bertiga saja yang menetap. Pada mulanya saya tak tahu apakah sebab dan punca yang mana saya seringkali mendengar suara tangisan perempuan di dalam rumah saya. Sampaikan pada suatu hari, ketika saya sedang tidur, saya mimpi. Saya mimpi yang saya ada dalam rumah, dan saya mimpi dalam mimpi saya suara tangisan tu kedengaran, dan saya mimpi bila saya ikut suara tu datang daripada kawasan ruang tamu rumah. Kemudian saya menghampiri suara tu. Alangkah terperanjatnya dalam mimpi saya, Casey. Kata Juliana, saya ternampak seorang perempuan sedang duduk di meja makan yang memandang ke arah bertentangan, yang mana belakangnya membelakangi saya. Bila saya menghampiri wanita tu, dalam mimpi saya agak berani sedikit. Saya pun bertanya kepada wanita tu, apa kau buat dekat rumah aku? Apa urusan kau datang rumahku? Apa urusan kau? Kenapa kau datang sini? Aku tak pernah ganggu kau. Dan kenapa aku seorang saja yang dengar suara kau? Kata Juliana dalam mimpi kepada makhluk yang sedang duduk. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya bercakap dengan dia di dalam mimpi, suara yang menangis tu, anda bayangkan ini Juliana dalam mimpi. Dia nampak susuk tubuh dekat ruang tamu, di meja makan, membelakangi dia, hanya nampak bahagian belakang. Apa tujuan kau datang rumahku? Kenapa aku seorang je yang dengar? Kenapa orang lain tak dengar? Kenapa? Tolonglah, tolonglah. Jangan ganggu aku, tolonglah. Setelah Juliana kata tolonglah, tolonglah, jangan ganggu aku, suara tangisan terus berhenti. Ya, berhenti. Juliana masih belum tahu siapakah gerangan yang duduk dekat ruang tamu. Tidak ada suara. Apa yang terjadi berikutnya, benda tu nak toleh dan nak tengok saya. Saya pun rasa curiga siapakah empunya diri yang duduk dekat ruang tamu. Sebelum sempat benda tu toleh, di luar kawasan luar rumah saya, tiba-tiba hujan selebat-lebatnya. Bayangkan pendengar Ria 897 pada waktu malam, hujan selebat-lebatnya. Saya terbangun, terjaga daripada tidur saya pada waktu malam. Saya tengok dekat luar hujan lebat, suami saya sedang nyenyak tidur. Saya bangun, dan alangkah terperanjatnya apabila saya bangkit dan keluar daripada bilik, saya ternampak
susuk tubuh yang sama sedang duduk dekat ruang tamu rumah saya. Pendengar Misteri Jam 12, saya tak berani nak keluar sebab itu adalah realiti. Dalam mimpi kemungkinan saya berani, tapi dalam realiti saya tak mampu sebenarnya nak menegur sesuatu yang duduk dekat ruang tamu. Dan akhirnya saya mendapat tahu apakah tujuan makhluk tu datang ke rumah saya dan kenapa saya seorang saja yang mendengarnya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Juliana. Saya berjumpa dengan seorang pakar perubatan tradisional. Saya tidak beritahu suami sebab suami saya tidak akan percaya. Nanti suami saya ingatkan sampaikan saya terbawa-bawa perasaan emosi takut saya. Jadi berjumpa dengan pakar ni pun memberitahu saya, sebelum tidur waktu malam, sila buat beberapa perkara ini yang saya tak nak bacakan, tak nak kongsi dengan anda. Dan kemudian pendengar Misteri Jam 12, apabila saya mimpi sekali lagi, wanita yang sama dekat ruang tamu, saya menghampiri wanita itu dan cuba dalam mimpi saya baca surah ini. Dan akhirnya saya buat apa yang disuruh oleh pakar tersebut. Akhirnya saya dapat tahu jawapan yang sebenar. Wanita yang saya nampak dalam rumah tu, Casey. Wanita yang sering kali datang, menjenguk saya dalam rumah, mengganggu saya dengan suara yang menakutkan. Sebenarnya adalah peliharaan ibu mertua saya. Ya, ibu mertua saya yang pelihara makhluk itu. Tapi ibu mertua saya memang tidak ada niat nak menakut-nakutkan saya, tidak. Ceritanya begini, benda tu dipelihara oleh ibu mertua. Dan oleh kerana ibu mertua dah tak jaga lagi dengan baik, dengan sempurna, sebabnya benda tu harus diturunkan kepada seseorang, dan seseorang itu haruslah seorang wanita, Kisi. Jadi ibu mertua difahamkan mendapat saka ni daripada ibunya. Dan ibu turunkan ibunya, iaitu nenek, turunkan kepada ibu mertua, seorang anak perempuan. Dan sekarang ibu mertua saya harus turunkan saka ni kepada seorang lagi anak perempuan. Kalau tak ada anak perempuan, menantu perempuan. Jadi kemungkinan saya dipilih. Saya dipilih secara paksa, bukan hak milik ibu mertua saya. Tetapi benda ini yang memilih saya. Ibu mertua saya cuba melawan, tetapi memang benda ni dah pun termaktub yang saya adalah waris saka ibu mertua. Jadi selepas itu saya baru faham kenapa agaknya kejadian ini hanya saya seorang saja yang dengar. Kenapa dia mendengar cakap saya bila saya kata berhenti menangis dalam mimpi? Sebab saya adalah tuan baru saka ini. Kenapa dia menangis? Sebabnya saya masih belum terima kehadirannya dan saya masih belum mengaku yang saya ada khadam yang akan menjaga saya. Macam mana pakar ni boleh tahu? Ketika saya berjumpa dengan pakar, Casey, pakar ni, beliau, pakar tersebut dan juga isterinya berbual dengan saya, duduk bercakap dengan saya. Ketika mereka sedang bercakap, tiba-tiba saya berdiam diri. Saya berdiam diri dan langsung tidak berkata apa-apa, dan terus saya menangis ketika saya sedang bercakap dengan pakar apabila saya ke rumahnya untuk dapatkan jawapan dan bantuan. Pakar ni beritahu saya yang saya menangis. Jadi pakar ni rasa macam terperanjat. Kenapa ni? Kenapa agaknya saya terlampau emosi? Jadi pakar cuba berbual, isterinya pun cuba. Akhirnya mereka dapat tahu yang makhluk tu dah pun masuk ke dalam tubuh saya, menjadi penghuni dalam tubuh saya yang saya pun sendiri tidak sedar. Jadi pada masa itulah pakar mengambil peluang untuk bercakap, berbual, untuk menyelidik, mendapat tahu dengan secara tidak langsung makhluk saka ini dapat masuk ke dalam tubuh saya.
Malam-malam hari saya tidur, saya seorang yang dengar. Suami tak dengar, ibu mertua tak dengar. Saya seorang yang kena ganggu. Bila saya mimpi, saya kata berhenti, dia berhenti menangis sebab saya tuan. Dan benda ni masih lagi mengikuti saya. Pakar ni minta izin saya untuk datang ke rumah. Datang ke rumah, dia nak pagar rumah, jadi dia boleh halau benda ni keluar. Tapi itulah, saya dalam proses untuk berjumpa dengan suami, cakap perkara yang dialami oleh saya, tetapi Casey, ibu mertua saya tak nak saya masukkan dalam perkara ini, dalam hal ini, sebab suami saya pun tak tahu yang ibunya adalah pewaris Saka sebelum ini. Jadi inilah pengalaman masalah yang saya alami. Terima kasih dan selamat tengah malam.